Assalamualaikum and hi guys. So Alhamdulillah saya berjaya siapkan video pertama untuk siri terbaru di channel saya, iaitu Shopee Marketing Tools Tutorial. So saya harap korang dapat memanfaatkan sepenuhnya pada siri baru ini. Dan kalau korang pertama kali datang kat channel ni, jangan lupa subscribe dan like video ni jika korang rasa bermanfaat. Dan kalau korang rasa ada apa-apa masalah ke apa ke, korang tak jelas bahagian-bahagian yang korang tak jelas, ada bahagian-bahagian yang korang tak jelas, korang boleh tinggalkan komen di bawah. InsyaAllah saya akan sambung pada video-video yang seterusnya. Dan ini adalah video yang pertama. Saya harap ianya bermanfaat. Selamat menonton. Marketing tools yang dalam series ini saya akan just share berdasarkan opinion saya, berdasarkan pendapat-pendapat saya, macam mana kita nak make use it wisely all the tools that we have in the Shopee, so that kita punya sales tu boleh boost up, okay, dan kita pun boleh, orang kata, boleh lagi relax lah. Okay, saya pun tak adalah nak kata expert sangat pun, okay, I'm not a very expert, okay, sebab saya just guna Shopee ini hampir 2 tahun dah, Alhamdulillah. Yang paling penting adalah cara kita menggunakan marketing tools yang ada dekat dalam Shopee ni. Sebab saya tak guna saya tak fokus sangat pun dekat Shopee ni, sebab Shopee seller, penjualan dekat Shopee ni, sebab saya masih student. So saya just guna sebagai part time je sebenarnya. So Alhamdulillah lah, saya faham lah macam mana game, faham lah sikit macam mana game of Shopee ni. Dan saya juga pernah di-invite, dia mengikuti marketing class daripada Shopee sendiri. Shopee sendiri yang host dekat dia punya office dekat Mid Valley. Saya ada sijil dia, tapi saya tak sempat mungkin nak tunjuk dekat sini. Kalau saya sempat, saya akan tunjuk pada video-video yang seterusnya mungkin. Okay, so dan Alhamdulillah lah, bila kat dalam kelas ataupun bengkel tersebut, mereka menerangkan semua marketing tools yang ada dekat dalam Shopee seller ni. Dan memang dia orang emphasizekan, kadang-kadang kita tak terfikir tau, benda ni sepatutnya boleh guna dengan cara yang seminimum mungkin. Tapi kadang-kadang ada di antara kita yang memang membazir habis-habisan dekat dalam bila menggunakan marketing tools ni. Okay, so that's how my videos, my tutorial will be different from others tutorials. Okay, which is I'm just going to focus on the marketing tools, so you guys can maximize yourselves by using by watching these videos. So hopefully it will help you guys. So jangan lupa subscribe dan like dan share video ni untuk kebaikan bersama, supaya lebih ramai lagi dapat memanfaatkan platform yang ada, iaitu Shopee ini, untuk menjual dan merancakkan lagi penjualan. Mungkin dah ada yang dah lama dekat Shopee seller ni kan, dah upload dekat Shopee, tapi tak tahu pasal macam mana nak manfaatkan marketing tools yang ada dekat dalam Shopee ni. So I'm going to teach you guys on that. So in this first video, I'm just going to focus on my ads sahaja. Okay, dalam my ads sahaja. So korang klik sahaja. First of all, after korang login semua kan, korang dah login semua, korang dah baca bismillah, korang dah login semua, di loading pula Okay, so lepas korang dah login semua, okay, korang pergi dekat sidebar dia, korang akan nampak marketing center, korang klik marketing center tu, and then dia akan keluar page ni. Okay, dia akan keluar page ni. So korang pergilah kepada my ads. Untuk tutorial yang pertama ini, saya akan just fokus kat my ads. Okay, lepas korang tekan my ads tu, dia akan keluarlah page my ads tu. Okay, so dia akan keluar page ni lah. Okay, so dekat dalam my ads, untuk information korang, dia ada 2 jenis my ads. Okay, yang pertama adalah keyword ads, dan yang kedua adalah targeting ads. Okay, yang keyword ads ni apa beza dengan targeting ads? Okay, yang keyword ads adalah, okay, aku nak bagi contoh. Contohnya, ada orang search, kejap loading.
Okay, contoh katakan ada orang search men's sports shoes. So, produk yang korang dah iklankan tu, dia akan keluar dekat line yang pertama bila customer search produk korang. Produk yang berkaitan dengan korang punya produk tu lah. So, contoh katakan dia search kasut kan, dia akan keluar lah. So, kalau ini semua yang dah ada logo-logo ad ni kan, ni maksudnya dia dah guna future ataupun dia dah guna marketing tools keyword ads tu lah. Sebab tu dia keluar dekat sini. Dia keluar dekat first line ni. Okay. So Shopee akan terus utamakan yang menggunakan marketing tools tu untuk appear, untuk keluar dulu sebelum keluar produk-produk kasut yang lain. So contohnya bila kita search men's sports shoes ni, maksudnya orang-orang yang menggunakan marketing tools keyword ads ni, dia dah set men's sports shoes ni sebagai dia punya keyword ads. Sebab itulah bila orang search, yang ni yang keluar dulu sebelum yang kat bawah ni. So maksudnya apakah kebaikan dia kan? Kebaikan dia adalah korang punya produk akan dieksposkan terlebih dahulu berbanding produk-produk lain. Seperti kita tahu, mungkin kalau kita jalan-jalan kat mana-mana kedai ataupun pasar raya kan, akan ada dua kedai yang sama. Okay, contohnya ada kedai jual kasut dan juga dan sebelah dia pun ada kedai yang jual kasut kan. So korang mungkin akan masuk kedai yang pertama tanpa masuk kedai yang kedua. So lebih kurang lah sama sistem dia dekat sini, apa yang diorang buat, cuma dalam bentuk digital. Okay, so dia akan keluarkan dulu produk-produk yang kedai korang dulu before dia keluarkan produk-produk kedai orang lain yang tak gunakan pengiklanan, future pengiklanan ni. Okay, aku harap korang faham lah benda tu. Okay, dan maksudnya dari situ kita boleh faham lah kebaikan dia adalah korang punya produk akan terlebih dahulu di-expose kepada possible customer korang. Okay, compare to produk-produk daripada kedai-kedai lain. Dan yang kedua adalah traffic kepada produk korang, okay, kepada listing produk korang lebih tinggi berbanding produk orang lain. Okay, contoh katakan kasut warna hijau yang ada kat sini ni, ada lagi seorang lagi. Contoh katakan saya customer, so saya search dekat dekat Shopee ni, men's sports shoes green. So katakan dia orang yang Shopee seller yang jual kasut warna hijau ni, yang dah menggunakan ads ni, dia pun letak keyword dia sebagai untuk jualan, dia letak men's sports shoes green. And then bila saya search, dia akan keluar dulu before katakan ada 2-3 seller lain yang jual juga warna hijau ni. So saya akan terus buka yang ni dulu before saya buka yang itu. So dekat situ traffic produk korang sebenarnya lagi tinggi bila korang dapat menggunakan future ataupun marketing tools ni dengan sebaiknya berbanding kalau korang tak gunakan langsung. So kebanyakan apa yang saya perasan lah, memang ramai sebenarnya seller dekat Shopee ni, tetapi ramai sangat yang tak pun menggunakan My Ads ni, which is bagi saya sangat-sangat rugilah. Sebab kalau personal opinion saya, memang sangat-sangat membantulah My Ads ni. Okay, walaupun saya nak kata underrated seller, not a very expert ataupun not a very active seller, but still bila saya dah start guna dia punya dia punya My Ads punya feature tu, alhamdulillah memang hasil dia tu memang akan lebih better lah daripada tak guna langsung. Okay, so untuk buat masa ni memang balance saya kosong lah. Okay, balance saya kosong, memang saya tak top up. Saya akan guna bila saya ada mood je. Sebab saya dah cakap tadi, saya guna Shopee ni sebagai part time saja, walaupun saya dah tahu game dia sikit-sikit. So okay, for example, saya nak tunjuk lah pengalaman saya sebelum ini menggunakan keyword ads ni. Sekejap loading. Okay, katakan rasa saya paling terbaru rasanya guna bulan Mac hari tu. Tak apalah, kita tunjuk daripada Januari. Okay, Januari sampai Mac. Okay,
So kejap dia akan loading kejap. Dia akan keluarkan data daripada 1 Januari sampai ke 30 Mac. Okay. Saya selalu dia punya minimum untuk top up adalah RM20. So saya memang selalu gemar untuk top up around RM20 lah setiap kali saya top up tu. So for example, contoh yang kat sini daripada 1 Januari sampai 30 Mac tu adalah sekali tu saya top up RM20. Saya tak pasti bila tarikhnya secara spesifik barang-barang ni dijual. Okay. So katakan expense saya adalah RM19.47. So untuk RM19 ni saya dah dapat bila saya menggunakan dia punya dia punya marketing tools keyword ads ni, alhamdulillah saya dapat jual 5 produk. Saya berjaya dapatkan 5 order dan saya dapat berjaya jual 5 produk, 5 item, dan penjualan saya adalah sebanyak RM210.70. So tolak-tolak untung jugalah daripada tak ada langsung kan, daripada tak ada sales langsung. So itulah serba sedikit pengalaman saya. So macam mana saya menggunakan ini adalah memang saya guna sebiji seGB apa yang disarankan oleh pihak admin Shopee pada ketika itulah. Okay, mungkin tak tahulah, mungkin orang sekarang dah berbeza. Okay, mungkin tips sekarang dah berbeza. Okay, so katakan kalau korang nak add produk, kita akan terus pergi kepada tutorial macam mana nak add produk. Okay, korang klik kat button kat bawah ni, aku dah terklik tadi. Klik and then okay, korang pergi kat korang search lah produk yang korang nak tambah tu. Okay, contohnya untuk aku tak tambah lagi produk buku Aku Bukan Malaikat ni. And then contohnya contohnya katakan korang dah pilih produk tu. So make sure korang dah add lah produk tu dulu. Janganlah baru belum add lagi kan. Kenalah dah ada produk. Lepas tu barulah boleh guna feature ni. Tak ada produk macam nak guna feature ni kan. Okay, lepas dah korang dah pilih produk tu, korang tekan confirm. Okay, lepas tu dia akan pergi kepada satu page untuk set up keyword ads tu lah. Inilah dia punya page. Okay, apa-apa pun dia akan bagilah korang punya budget balance dulu. Supaya bila korang set up tu, korang sedar diri lah kot. Okay, korang tahulah berapa banyak balance yang korang ada. So untuk saya ni, memanglah sebab saya nak tunjuk tutorial ni contoh je kan. So dibagi tahulah balance RM0. Okay, di bawah ini akan ada 2 jenis budget pilihan korang. Sama ada pertama adalah no limit dan yang kedua adalah set budget. Okay, saya lebih sarankan untuk korang gunakan no limit compare to saya lebih sarankan korang guna set budget kalau korang ada beberapa banyak produk. Okay, beberapa produk. Macam saya jual buku kan. So bila saya jual buku, saya ada banyak produk. Okay, saya ada banyak produk, maksudnya banyak buku lah, banyak buku. So saya lebih menggalakkan untuk letak paling minimum iaitu RM2 je untuk setiap buku tu. Dan saya nak gunakan hampir semua buku-buku saya tu, saya nak gunakan future My Ads ni. So sebab itulah saya akan letak paling minimum iaitu RM2. Memang paling minimum RM2. Tak boleh korang letak RM1 Kalau tak percaya, saya akan ni lah, dia akan keluar error. Contoh saya letak RM1. Dia memang minimum RM2. Okay, so katakan saya letak RM2. So set je budget korang RM2. Tapi kalau korang punya produk tak banyak, macam produk korang mungkin 2-3 produk je, so mungkin korang boleh gunalah no limit ni, budget no limit ni. Kalau korang banyak produk macam saya, so korang boleh guna set budget supaya korang boleh tambah banyak produk dalam My Ads korang tu. Okay, yang kedua adalah timeline. Okay, untuk timeline ni saya lebih sarankan korang guna no time limit. Okay, saya lebih sarankan korang guna no time limit because okay, katakan macam ni nak cakap, katakan tak ada orang
sebab ramai tau yang menggunakan ramai yang sebenarnya jadi seller Shopee ni, tapi memanglah tak ramai pun yang menggunakan My Ads ni. But still orang kata pun macam mana cakap, memang ramai, ada jugalah orang yang menggunakan kan. So kita biarkan je dia berjalan. Okay, kita biarkan je dia berjalan. Dan lagi senang sebenarnya bila korang macam tadi kan, buku Aku Bukan Malaikat ni, saya hanya perlu tekan sekali tu je. Saya perlu add sekali je. Maksudnya lepas ni saya dah tak payah fikir dah pasal ads untuk buku Aku Bukan Malaikat ni. Lepas tu kalau kredit saya habis, saya just kena top up je dan automatically dia akan terus run. Kalau saya on lah dia punya, apa kata, dia punya ads tu. So better korang tekan no time limit lah, supaya bila setiap kali korang ada baki, dia akan terus run. Okay, dia akan terus automatic run. Tu tak adalah korang setiap kali nak buka, setiap kali tu nak kena tekan, nak kena set start dengan end date dia tu kan, tarikh mula dan tarikh tamat iklan tu. So better korang pilih lah terus no time limit tu. And of course lah, untuk benda ni korang kena spend sikit lah, korang kena top up. Okay, tapi percayalah cakap saya, insyaAllah worth it. Dia punya, apa kata, sangat berbaloi lah dia punya tools ni. Memang dia akan membantu traffic produk kita tu. Okay, produk kita dan juga kedai kita sebenarnya. Itu yang paling penting, kedai kita kat Shopee. So kalau kedai kita kat Shopee tu dapat di follow, contohnya kedai saya banyak jual buku. So bila orang yang search buku ni, dia setiap kali yang keluar kedai saya, so lama-lama dia akan follow kedai saya. Bila dia follow kedai saya, so followers, masa mula-mula Shopee keluar dulu, followers tu tak penting sangat. Tetapi sekarang followers ni sangat penting, supaya dia boleh, apa orang kata, dia boleh still jadi kita punya customer in future juga. Maksudnya repeat customer lah. Okay, dia jadi customer yang commit. Kalau itulah yang pentingnya bagi saya lah untuk keywords ads ni. Okay, and then kat bawah ni ada keywords. So korang boleh add keywords. So dia akan terus first kali dia akan terus auto generate beberapa keywords. So untuk kadang-kadang apa yang di auto generate tu tak berkaitan pun. So untuk saya ni, saya akan delete lah yang tak berkaitan tu kan. Kalau macam malaikat ni berkaitan lah juga, sebab memang tajuk, ada tajuk tu kan. So yang tak berkaitan ni saya akan delete, saya akan select, lepas tu saya akan mass delete. Okay, so lepas tu korang tekan add keywords. Okay, lepas tu korang search lah, korang add semua keyword yang berkaitan yang dengan produk korang. Okay, sebagai contoh, sebab syarikat yang saya jual ni adalah tarbiyah sentak kan. Tarbiyah sentak kan popular kan. So saya akan search, saya ada kemungkinan memang ada orang yang memang sengaja, bukan sengaja macam ni, memang ada yang fans buku-buku tarbiyah sentak kan. So dia akan search terus tarbiyah sentak, ada kemungkinan. So saya pun search lah tarbiyah sentak, saya pun akan add lah yang mana yang berkaitan kan. So saya search dulu tarbiyah sentak. So dia akan terus keluar 3 jenis automatic keyword yang berkaitan dengan tarbiyah sentak ni. Contoh tarbiyah sentak, tarbiyah, buku tarbiyah sentak, dan juga volume dia. Okay, volume ni maksudnya sangat tinggi lah dia punya, berapa tinggi, berapa kali, berapa kerap. Dan sejak ada Shopee ni, berapa kerapkah orang search tarbiyah sentak ni. So ada 1507 kali. So dia pun akan terus bagi bid price. Okay, suggested bid price. Apakah bid price itu? Nanti kita akan tengok. So saya akan terus add semua ni. Okay, and then saya akan search juga beberapa lagi. Contohnya buku ni, buku motivasi. So saya akan cari perkataan motivasi. Okay, sekejap Okay, so tak keluar pula.
Sekejap. Okay, so search volume dia adalah 387, so why not saya add je. Okay, and then bila korang dah pilih semua berkaitan dengan korang, kalau korang jual kasut, korang letaklah shoes, letaklah dua bahasa terus kan, shoes, kasut. Kalau memang korang jual satu spesifik warna kasut sahaja, mungkin korang boleh letaklah juga keyword yang menspesifikkan lagi warna kasut tu. Contohnya kasut merah, kasut putih, kasut hitam, kasut coklat ke apa kan, yang berkaitan lah. Selagi mana yang benda tu berkaitan, letak je lah. Okay, so lepas tu korang tekanlah confirm and add all the keywords tu. Lepas tu sekarang ni we are going to talk about the bid price. Okay, apakah sebenarnya bid price ni? Bid price ni adalah sebenarnya berapa banyak korang nak bid. Okay, sebab kita faham bukannya korang je yang akan guna MyAds ni kan, seller pun banyak kan. So dia akan compare siapa yang paling tinggi bid Shopee sistem ni lah sistem Shopee ni. Dia akan terus compare siapa dia punya bid price tu paling tinggi. Contoh katakan untuk keyword motivasi ni, bila orang search motivasi, okay, bila orang search motivasi, siapa yang meletakkan bid dia lagi tinggi, produk tu yang akan disusun terlebih dahulu before bid yang lain. Contoh katakan ada seller lain yang jual buku Aku Bukan Malaikat ni, dan dia pun menggunakan keyword ads ni, motivasi ni. So dia akan terus lepas tu customer tu pula search motivasi. So dia pula, seller ni pula, seller A ni dia letakkan dia punya bid price adalah RM1, and then seller B dia letak dia punya bid price 10 sen. So seller A punya produk yang menggunakan keyword motivasi yang dah di tag dekat dalam produk ads, MyAds produk tersebut, dia punya produk tu akan appear dulu. Dia punya produk tu akan disusun terlebih dahulu before produk seller B yang hanya meletakkan bid price 10 sen. Okey, namun saya lebih mencadangkan korang letak je yang paling minimum, iaitu 0.07 sen. Okay, kenapa? Okay, nanti saya akan cerita. Okay, so nak senang, saya akan terus klik all dekat atas ni, dekat sebelah keyword ni, and then mass delete pula, mass edit bid price, set bids to 0.07. So dia akan terus add semua sekaligus. So tak adalah kita nak kena add satu-satu kan. Okay, so apakah kenapa saya lebih prefer cara ini adalah sebab contoh katakan ada je seller yang mungkin dia letak lagi tinggi kan dia punya bid kan, dia letak lagi tinggi dia punya bid tu, contohnya dia letak RM1, tapi bajet dia punya produk mungkin RM2 juga. So nak tak nak, contoh katakan dalam satu hari tu, dalam satu hari tu orang yang search motivasi punya perkataan ni, perkataan keyword motivasi ni ada dalam 17 orang. Okay, ada dalam, bukan 17 lah, katakan 30 orang dalam sehari. Dalam sehari 30 orang. Katakan orang yang search motivasi tu dalam sehari 30 orang. So the first 15 produk, kadang-kadang tak keluar pun orang yang letak bid dia paling tinggi. Kadang-kadang Shopee ni dia random. So kadang-kadang produk kita pun still boleh berada dekat yang paling pertama. Dan kadang-kadang diorang letak bajet diorang no limit. Bila no limit, orang yang letak bid tinggi-tinggi ni, bila dia letak no limit, lepas tu dia punya bid pun tinggi, balance dia cepat habis. Bila balance dia cepat habis, produk dia akan habis dalam MyAds punya future. So terus Shopee akan keluarkan produk kita walaupun produk kita ni bid price dia rendah. Dan yang paling penting adalah yang paling menarik adalah kita punya, contohnya kan, balance kita baru RM20 kan, RM20 je, tapi kita punya iklan tu still berjalan. Bukan macam orang lain. Orang lain dia letak dia punya budget tu no limit, lepas tu dia letak bid price tinggi-tinggi, lepas tu balance dia pula setakat RM20 je. Memang akan habis lah secepat-cepat akan habis RM20 tu. So sebab itulah saya sarankan, walaupun balance korang hanya RM20 katakan,
tapi korang dah letak set budget korang RM2, dan korang letak timeline korang no time limit, dan korang letak bid price korang 7 sen untuk setiap keyword ini, korang punya produk akan still appear bila customer search dalam keyword-keyword yang berkaitan ni. Dan potential untuk ataupun potensi untuk produk korang tu terjual adalah masih tinggi berbanding kerana menggunakan My Ads Future ni. Okay, berbanding dengan seller-seller yang tak guna langsung My Ads ni. Okay, so korang dah set up semua tu, korang tekan je lah publish promotion tu. Okay, so itulah saranan saya, better letak 7 sen lah minimum. So kalau korang tak ada baki, dia akan pergi kepada page top up ni lah. Saya tak nak top up sekarang. So cara nak top up, just tekan je berapa banyak korang nak top up. Katakan korang nak top up RM50, korang tekan RM50. Kalau korang nak top up RM20, korang tekanlah RM20. Kebiasaan saya akan just tekan, saya akan just top up RM20 lah, sebab saya bukan active seller. Sekali lagi saya cakap, saya bukan active seller. So saya layan Shopee ni pun ikut mood saya. Okay, so kalau saya rasa saya nak jual dengan lebih serius, saya akan jual lebih serius lah. Kalau tidak, saya akan, bukan nak kata main-main, tapi sebab saya student lagi, so I'm not fokus sangat dekat dalam Shopee ni. Okay, so cara nak beli dia sama je macam korang beli produk dekat apa-apa produk dekat Shopee. Korang tekan je RM20 tu, nanti dia akan pergi kepada pembayaran biasa lah, sama ada nak bayar pakai Shopee Wallet ke, nak bayar pakai bank ke apa ke. Okay, so kita akan pergi kepada masih lagi dekat My Ads, tetapi My Ads yang kedua, iaitu Targeting Ads. Okay, apa beza keyword ads dengan targeting ads? Okay, katakan targeting ads adalah sebenarnya, katakan ada satu produk dah diklik oleh mana-mana customer. So produk korang akan appear dekat bawah. So tadi perasankan, kalau korang ingat lagi, tadi ada kasut warna hijau tu dekat sini. So saya klik kasut warna hijau tu, ataupun mana-mana kasut yang ada kat sini, tak kisahlah. Okay, mana-mana kasut yang ada iklan ke tak ada iklan ke. Okay, lepas tu dekat bawah ni biasanya akan ada cadangan produk-produk yang dicadangkan kan kat bawah ni. Mana oi, mana oi. Sekejap loading. Itu dia. Okay, so katakan kat bawah ni dia akan cadangkan tau beberapa produk yang berkaitan juga dengan produk yang customer tu dah tekan. So inilah targeting ads. Targeting ads adalah, kalau korang perasan yang kat sini pun dia ada ad logo yang sama kan, AD ni, maksudnya dia dah advertise lah, ini menggunakan targeting ads ni. So similar products ni, dia akan keluar produk yang menggunakan feature ataupun tools targeting ads tu. So dia akan paparkan orang-orang yang jual produk yang sama lebih kurang dengan ni, dan yang berkaitan terlebih dahulu memaparkan produk-produk yang lain lah. So maksudnya bila potential buyers ataupun customers, bila dia turun bawah, dia rasa macam buruk sangat lah pula kasut hijau ni kan, contoh, harap seller tu tak saman aku lah. Okay, so dia pun pergi bawah, dia scroll ke bawah, lepas tu dia tengok list yang pertama, dia tengok daripada kedai yang sama lah, dia akan keluar yang ni dulu. Lepas tu dia akan keluar similar products ni lah. Similar products ni kadang-kadang kebiasaannya daripada kedai yang lain lah, ataupun boleh jadi juga kedai yang sama. Okay, so katakan tiba-tiba dia tengok kasut warna hitam ni, ni lagi smart kasut ni kan. So dia akan terus klik ni. So yang ni, dua ni akan paparkan dulu. Sebenarnya benda ni lagi penting bila keluar dalam phone version punya Shopee, versi phone. Dia akan lagi menampakkan orang yang lagi menampakkan fungsi orang yang menggunakan ataupun seller yang menggunakan targeting ads ni. Okay, tapi bagi saya tak recommend sangatlah guna targeting ads ni, sebab utama adalah bagi saya lebih berbaloi kalau korang spend korang punya duit dekat keywords. Sebab keywords adalah setiap hari ataupun setiap minit
hampir setiap minit insya-Allah akan ada orang search something. Bila seller, bila potential customer ni, dia akan search something. Dia mesti akan search something. So better korang guna apa nama dia, keywords targeting, keywords ads lah compare to targeting ads. So tadi takkan ajar macam mana nak set up targeting ads. Cuma secara briefly, targeting ads, cara nak tambah produk dekat dalam targeting ads lebih kurang je macam keyword ads. Okay, so korang just tekan je targeting ads ni. Nanti korang tambah je lah add new targeting ads. So nanti korang tambah je produk. Lebih kurang je cara dia. So that's all for today. Okay, itu sahaja siri yang pertama untuk untuk tutorial marketing tools, Shopee marketing tools. So hopefully benda ni bermanfaat untuk korang dan korang dapatlah sesuatu. Dan jangan lupa subscribe, tekan button button bell orang kata button notification tu, supaya korang dapatlah untuk mendapatkan notification untuk video-video tutorial dan tips yang seterusnya, untuk tips-tips yang lain lah. So saya harap benda ni, video ni serba sedikit dapat membantu korang. Mungkin korang boleh share pendapat korang, kalau ada apa-apa korang tak jelas ke apa ke, di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa like and subscribe. That's all. Thank you. Assalamualaikum.